kick 来了来哇喂哇 kick 来了Top East Top West Top 3 Top 4 Tokok beberapa hari lagi ialah Hari Kebangsaan kita. Tahun 2020 ialah sebuah tahun yang istimewa kerana ketika saya masih kecil, Perdana Menteri pada ketika itu telah memperkenalkan Wawasan 2020 iaitu sebuah rangka untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju menjelang tahun 2020 supaya kita boleh jadi hebat dan lansi seperti Jepun dan Amerika. Akhirnya, kita sudah sampai di tahun 2020 dan saya berasa sangat gembira sebab negara kita dah jadi macam ini, dan macam itu. Hari ini kita akan teliti mengapa walaupun sudah lebih 30 tahun berusaha, kita masih tetap tak dapat jadi negara maju, bahkan sampai kalah pada adik kita Singapura. Kenapa? Lalu cakap kenapalah. Bro, tahu kenapa? Ask me nasty question, I'll give you a nasty answer. Pada zaman 90-an, Malaysia dikenali sebagai anak harimau Asia. Ketika itu, negara kita sangat kaya. Pada tahun 98, kita telah menganjurkan sukan Commonwealth. Kita bina bangunan tertinggi di dunia dan lapangan terbang number 1 di dunia. Mata wang negara kita ketika itu lebih tinggi dari Singapura. Hari ini, mata wang Singapura sudah 3 kali ganda lebih besar dari ringgit Malaysia. Orang Singapura asyik isi minyak di Malaysia, beli tisu tandas dan beli kotek. Yang laki pula datang sini untuk urut kaki, urut badan dan urut tempat lain-lain. Kemudian balik Singapura kena hantam dengan isteri. Saya dah buat sedikit selidik dan telah sediakan 3 sebab utama kenapa Malaysia tak dapat jadi negara maju di tahun 2020 ini. Kemudian saya akan berikan 3 cara menyelesaikan supaya kita dapat menjadi negara maju menjelang tahun 2030 nanti. Kalau lepas tonton nanti kamu rasa apa yang saya cakap ni masuk akal, tolong share pada member-member anda. Kalau anda rasa tak logik sekalipun, tak payahlah nak report polis. Okey thank you Thank you lah. Thank you. Jangan macam ni. Okay? Malaysia ada sumber air yang mencukupi dan tanah yang subur, ditambah dengan keadaan cuaca yang baik sebab kita tak ada ribut dan taufan. Jadi sayuran dan buah-buahan yang kita tanam lebih sedang tumbuh dan dijaga. Malaysia tak ada gempa bumi. Oleh itu, bangunan kita tidak perlu direka khas untuk mencegah runtuhan. Rumah di Malaysia juga besar dan murah. Di sini kita ada pelbagai jenis sumber semula jadi, tak payah pening bagaimana nak dapatkan tenaga dan bahan sumber. Tengok Singapura, negara mereka terlalu kecil, jadi mereka terpaksa cari jalan untuk hasilkan teknologi memperbersihkan air dan sekarang mereka sudah lansi, boleh jual balik bekalan air pada kita dan sudah mempunyai sistem kita semula air yang tersendiri. Cuba kamu fikir, negara-negara maju yang lain selalunya ada musim dingin yang sejuk atau bencana alam yang serius. Contohnya Jepun, Amerika Syarikat dan Jerman. Oleh kerana semua masalah ini, mereka terpaksa berusaha untuk mencegah dan menyelesaikan masalah bencana alam dari berlaku. Lama kelamaan, mereka menjadi lebih kuat dan kebal dalam mengharungi cabaran hidup. Rakyat Malaysia pula terlalu bahagia. Kita boleh dapat semuanya dari alam semula. Jadi dan tak perlu berusaha. Ini menyebabkan kita menjadi malas dan tidak berfikir. Kita tiada kesedaran untuk berdepan krisis dan tak guna otak untuk selesaikan masalah. Oleh itu, apabila orang lain semakin berusaha dan maju, kita pula hanya kekal di tempat asal. Ini ialah isu yang pertama, iaitu malas. Demi untuk mendapatkan undi dari kaum Bumiputera, kerajaan Malaysia yang dulu telah memberikan keistimewaan dan perlindungan khas pada kaum-kaum Bumiputera. Contohnya pelaburan dalam syarikat, pembelian rumah dan yang penting sekali, kota kemasukan pelajar ke universiti tempatan, iaitu memastikan pemberian slot yang tinggi pada kaum Bumiputera dan hanya memberikan 10% kemasukan pada pelajar-pelajar bukan Bumiputera. Ini menyebabkan pelajar-pelajar cemerlang bukan Bumiputera yang tidak menerima kemasukan di universiti tempatan terpaksa berhijrah ke luar negara untuk melanjutkan pelajaran. Mereka juga terpaksa bekerja untuk mencari duit untuk memenuhi kekurangan diri sendiri. Bagi mereka yang terpaksa berhijrah ke luar negara, ibu bapa mereka terpaksa bekerja dengan lebih keras untuk mendapatkan duit untuk anak-anak mereka.
Lama kelamaan, mereka yang lebih berusaha ini akhirnya akan menjadi lebih kaya berbanding yang lain. Anak-anak yang menerima pendidikan di luar negara ini sudah pasti lebih berkualiti. Tambahan lagi, mereka hidup bersendirian dan bersusah payah di negara lain. Maka pasti tahap pemikiran dan kematangan mereka lebih tinggi. Sebaliknya, pada mereka yang belajar di Malaysia pula akan menjadi lebih malas dan lemah kerana semuanya dikecapi dengan terlalu mudah dan tiada pergobanan diperlukan untuk mendapatkan sesuatu. Jika pelajar bukan Bumiputera gagal, mereka akan menyalahkan pelajar Bumiputera kerana telah merampas hak mereka untuk melanjutkan pelajaran. Manakala pelajar bukan Bumiputera yang berjaya pula akan memandang rendah pelajar Bumiputera di Malaysia. Masalah ini akan membawa kepada isu perkauman yang serius. Kedua-dua pihak saling bertengkar dan hari-hari gaduh. Pihak Bumiputera takut hak istimewa mereka akan dirampas dan pihak bukan Bumiputera pula memandang rendah pada pelajar Bumiputera. Sebuah negara mempunyai isu perkauman memang takkan maju sampai bila-bila sekalipun. Kalau kamu tanya saya, siapa sebenarnya Bumiputera? Bagi saya terdapat 3 teori. Pertama, Bumiputera ialah orang asli. Yang lain, semuanya pendatang. Termasuklah orang Cina, orang India dan orang Melayu juga. Kerana mereka sebenarnya datang dari Indonesia. Teori ini lebih sebab kawan-kawan Melayu saya yang lain pun bersetuju. Teori yang kedua, mereka yang telah berhijrah dan menetap di Malaysia sebelum kita mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, semuanya adalah Bumiputera. Tak kira bangsa dan kaum, kerana mereka telah hidup di tanah ini dan telah bersama-sama mengecapi kemerdekaan. Oleh itu, seluruh waris dan keturunan dari mereka yang telah menetap di tanah ini sebelum mengecapi kemerdekaan bersama-sama juga harus dianggap sebagai Bumiputera. Teori ini selalunya hanya akan disetujui oleh golongan yang mencintai negara Malaysia seperti diri saya lah. Teori ketiga adalah semua orang asli dan kaum Melayu dianggap sebagai Bumiputera dan yang lain semuanya bukan. Teori ini adalah desar yang kini sedang digunakan pakai oleh kerajaan. Sebenarnya teori ini digunakan oleh kerajaan sebelum ini untuk memancing undi saja. Tapi oleh kerana terlalu lama dan semuanya telah biasa dengan dasar ini dan akhirnya ia telah menjadi kenyataan. Rasuah yang saya nak bincang di sini bukanlah rasuah minum kopi, teh tarik atau teh ais limau kurang manis. Itu semua hal kecil saja. Individu yang saya memaksudkan adalah pengawai-pengawai tinggi dari setiap sektor yang menerima komisen yang tinggi serta duit haram dari pengendalian projek-projek swasta dan kerajaan. Jumlah duit yang ditelan sejak kita merdeka telah mencapai beberapa trilion. Trilion tau. Pengawai yang berpangkat lebih tinggi mendapatkan habuan yang lebih besar dan rasuah diberikan di setiap peringkat sehingga habis dimakan semua duit rakyat sekaligus menjejaskan pembangunan negara kita. Cuba bayangkan, kamu ada RM10 nak beli sayur kangkung, tapi tiba-tiba ada orang curi RM8 dari kamu dan kamu hanya tinggal RM2. Apa lantau lu boleh buat dengan RM2? Mesti kehidupan kamu terjejas kan? Apa yang teruk ialah mereka yang makan rasuah ini takkan kena tindakan undang-undang. Mereka hanya perlu naik pentas dan rakyat akan suka dan undi mereka. Kenapa? Sebab mereka pandai mulut manis, pandai bodek. Sama macam saya lah. Semua awet suka pada saya mulut manis Mereka yang makan rasuah hanya perlu belanja gula-gula sebiji dan berlakon macam budak baik. Seluruh rakyat Malaysia akan percaya pada mereka dan like mereka dan follow mereka. Macam K-pop superstar tau. Rakyat terus lupa duit mereka sudah kena curi dan buat tak kisah. You tahu negara apa yang paling senang untuk diperintah? Iaitu negara yang bodoh. Jadi kalau sebuah kerajaan nak memerintah lama-lama, pertama sekali kena jadikan semua rakyat bodoh. Kalau ada orang pandai yang bagi idea atau cara yang lain, kerajaan akan tangkap dan sumbat dalam lokap. Kemudian suruh media tulis berita palsu supaya rakyat percaya orang pandai itu ialah orang jahat. Semua orang bodoh baca surat khabar Kutoksan dan Matrix dan cosplay, kemudian percaya berita bodoh. Jadi kerajaan boleh terus memerintah dan mulut manis dan jadi K-pop superstar dan curi duit rakyat yang bodoh.
Ketiga-tiga sebab di atas adalah kenapa Malaysia tak dapat capai wawasan 2020. Kita tak boleh patah hati. Sebab saya dah sediakan 3 cara menyelesaikan supaya negara kita boleh mencapai wawasan 2030. 3 cadangan ini memang power punya. Bukan main-main punya. Gaji polis Malaysia sangat rendah so tak payah kerja kuat sangat lah bang. Lepak kedai mama makan roti pisang saja. Nanti akan ada lebih ramai orang jahat yang mula merompak. Keluar rumah pun kena rompak. Tidur pun kena rompak. Romance dengan awet dalam kereta pun kena rompak. Pergi urut lancak pun kena rompak. Bila sudah kena banyak kali, kita akan ada kesedaran keselamatan. Kita akan mula bina rumah yang lebih kebal. Kita akan bina pintu kereta yang lebih kukuh. Kalau duit sudah habis kena rompak, kita akan kerja lebih rajin untuk cari duit. Bila semua orang berusaha bersama-sama, ekonomi negara akan membangun dan menjadi lebih maju. Betul? Betul tak? Aha. Yes. Kita harus berusaha untuk sebarkan COVID-19 supaya lebih ramai orang kena COVID-19. Bila semua sudah kena COVID-19, pelajar-pelajar yang cemerlang tak ada peluang untuk belajar dan bekerja di luar negara dan mereka terpaksa duduk diam-diam di Malaysia dan belajar di sini. Dengan adanya mereka yang pandai ini, negara kita akan lebih cepat maju. So, selepas ini jangan lupa untuk tidak pakai pelitup muka ketika keluar rumah tau. Bila nampak ada orang batuk dekat muka dia atau ludah dengan muka dia pun boleh lah. Yang ini kita mesti kena buat sama-sama baru ada power tau. Lain kali, bila mereka yang makan rasuah naik pentas nak jadi budak baik, kita laung kuat-kuat. Mak kau hijau. Ajar jiran, sepupu, abang ipar, adik angkat, awet Vietnam, ibu bapa, datuk dan moyang dan jerit kuat-kuat. Mereka naik pentas, kita terus jerit. Mereka pergi tandas pun kita jerit. Makan ayam penyet pun kita jerit. Cari aqua dekat Hajai pun kita jerit. Kita jerit sampai mereka takut. Lama-lama mereka akan takut dan tak berani makan rasuah lagi. Kamu semua jangan risau. Sebab laungkan mak kau hijau bukanlah sesuatu kesalahan di sisi undang-undang. Polis tak akan tangkap punya. So, mari kita laungkan bersama-sama. 1, 2, 3. Bang hijau bodoh, bapak kau keleng, bongok. Mak kau hijau. Ketiga-tiga cara di atas, kalau kita buat bersama-sama, saya pasti nanti tahun 2030, kita pasti akan jadi negara maju. Marilah kita berusaha untuk impian ini. Tak lama lagi, kita akan sambut Hari Kebangsaan. Saya nak ucapkan selamat Hari Kemerdekaan pada semua rakyat Malaysia. Tak kira kamu bumi putera atau bukan bumi putera atau orang asli. Sebab kita semua anak Malaysia kan? Tok East, Tok West, Tok 3, Tok 4. Tokok Malaysia boleh. Happy birthday.